Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita semua ke channel ini dalam program yang kita jalankan satu hari satu muka surat. Jadi channel ini membicarakan tentang perihal Al-Quran, mungkin dari sudut bacaan, dari sudut hukum tajwid. Yang lebih penting adalah bagaimanakah cara untuk kita nak menyebut ataupun membunyikan satu-satu keadaan. Anda dah bersedia untuk episod yang berikutnya? Jom. Setelah 11 kali kita bertemu dalam program Satu Hari Satu Muka Surat ni, maka hari ini adalah hari yang ke-12. Untuk info Al-Quran pada hari ini, kita akan cerita sikit berkaitan dengan tanda sukun. Sebelum ni kita dah cerita tentang tanda sukun. Kita dah cerita tentang fungsi tanda sukun. Tapi pada hari ini, kita nak cerita tentang daripada mana datangnya tanda sukun. Pernah perasan tak kita? Biasanya kita akan buat tanda sukun tu dengan tanda bulat. Sebenarnya dalam Rasam Osmani, dalam Al-Quran, tanda sukun bukan berbentuk bulat. Tapi bentuk dia mengambil kira daripada kepala huruf jim, iaitu jazam, ataupun kita ambil daripada kepala huruf kha, iaitu khali, maknanya dia kosong lah, dia sunyi. Ataupun juga daripada kepala huruf ha. Okey. Macam mana bentuk dia? Cuba kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran dan saya akan cuba tengok sikit. Tapi saya tak buka Al-Quran lah. Okey. Kita buat macam ni. Untuk kita nak buat tanda sukun, sebenarnya dia adalah kepala huruf jim, ha ataupun kha. Tapi kita nak ambil huruf ha lah, senang kan? Okey, jadi kita buat huruf ha. Okey. Ini adalah huruf ha. Tapi untuk menjadikan dia sukun, bahagian badan dan ekornya ni dibuang. So yang ni buang lah. Maka tinggallah kepalanya sahaja. Perasan tak? Dalam Al-Quran, tanda sukun adalah kepala tanda huruf ha yang macam ni. Nampak Jadi tanda sukun bukan bulat. Contoh ba sukun bukan bulat. Tapi ba dia kepala huruf ha. Jadi itu sebenarnya asal usul kepada tanda sukun. Okey, jadi macam mana info pada hari ni? Agak-agak bermanfaat tak? Bermanfaat tak kita tahu tanda sukun di dalam Al-Quran? Okey. Jadi untuk kita ni tak nak melengah-lengahkan masa lagi, kita akan teruslah, boleh? Kita akan teruslah ke muka surat yang ke-12. Jadi sebelum kita nak pergi ke muka surat yang ke-12 ni, soalan biasa yang saya tanya, macam mana bacaan ayat-ayat Al-Quran kita untuk yang sebelum ni? Ada peningkatan kan? InsyaAllah, tak apa. Tak ada banyak, biarlah ada juga. Walaupun sikit peningkatan dalam pembacaan Al-Quran. Okey, jadi kita teruskan saja ke muka surat yang ke-12. Boleh buka muka surat yang ke-12, boleh buka Al-Quran kita muka surat yang ke-12 dan juga dengar untuk saya baca sikit-sikit. Saya baca slow-slow. Tujuan saya baca slow-slow supaya kita boleh ikut satu-satu sebutan dia. InsyaAllah kita akan boleh baca A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا. Perasan tak? Ini mim yang ada tanda sabdu dekat atas dia, kita baca dia dengan cara wajibul gunnah. Ingat? Ingat kan? Okey, sambung. Illa amaniya wa in
hum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tengok huruf ain dia ada tanda sukun. Maksud dia kita kena baca ain itu dengan bunyi yang jelas. Nampak? Ta'lamun. Huruf ain itu kan ta'la. Okey, sambung. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar. Nampak yang ni? Yang ni nun pula yang bertasydid. Pun kita baca dengan bunyi dengung. Sambung. Hum fiha khalidun. Nampak yang ni? Banyak pula kan kita jumpa huruf yang yang mati yang ada tanda sukun. Maksud dia bacaan itu kena dibaca dengan bunyi yang jelas. Okey, sambung. Kita naik sikit ya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Nampaknya bila huruf mim yang bertanda sukun ni, tengok saya baca dengan hanya membunyikan je huruf mim tersebut. Hum fi, nampaknya? Hum fiha. Saya tak baca dia dengan tambahan bunyi-bunyi yang lain, tambah dengung ke apa ke tak. Saya hanya baca bunyi huruf itu je. Hum fiha khalidun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Perasaan tak yang ni? Huruf waw. Jangan baca zakawah. Sebab saya pernah jumpa ada yang baca zakawah. Kenapa baca zakawah? Dia kata sebab waw ni dia baris atas. Dalam Quran yang kita ni kan, yang kita panggil Ruslan Osmani Quran kita ni, huruf tersebut dia tidak akan dibaca selagi dia tak ada baris. Okey, tak baca tu maknanya dia tak ada bunyi yang berbaris itulah kan. So yang ni tak boleh baca zakawah. Sebab dia tak ada baris. Ini bukan baris ni. Ini huruf alif kecil. Ini tanda. Okay, dia tak ada baris. Baris yang mana? Tu yang baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua. Yang tu baris. Okay. Jadi ini bacaan dia. Zakah. Kalau tanya kenapa dia tulis dengan waw. Itu duduknya dalam perbincangan yang lain. Bukan dalam bidang yang ni. Bukan dalam slot yang ni. Dia dalam bidang yang lain lah. Okay, dalam perbincangan yang lain. Kita yang basic ni, kita ambil hot basic je lah. Okay, sambung. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Kuatkan bunyi motor. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita dah pun sampai dekat ayat yang ke berapa ni? Ini adalah ayat yang ke-83. Okey, ni nombor 83. Ingat V terbalik ni nombor 8. V terbalik nombor 8. Kalau V betul tu nombor 7. Okey, kita dah pun habiskan kita punya bacaan untuk muka surat yang ke-12. Dan juga kita ulang sikit. Tak apa, video untuk hari ni kita pendek je. Jadi untuk hari ni kita cerita tadi tentang tanda sukun. Okey, tanda sukun tu mana datang dia? Tanda sukun yang biasa kita buat adalah tanda bulat. Okey, jadi dalam Al-Quran tanda bulat tu dia ada fungsi yang lain. Okay, dia ada beberapa jenis bulat kan dalam Quran. Tanda yang bulat tu dia ada beberapa jenis bulat dalam Quran. Yang kita letakkan sebagai tanda sukun tu bukanlah tanda bulat. Tapi lebih kita ambil kepada kepala huruf ha lah. Senang cerita kita ambil huruf ha lah kan. Sebab dia jim ha kha tu, kita ambil ha tu lah. Sebab apa? Dia dipanggil istirahah. Sebab ha tu kerana huruf tersebut istirahah, kerana dia berehat daripada baris. Jadi sebab itu dia letakkan tanda kepala huruf ha. Asalnya kepala huruf ha. Cuma bila sampai kat kita terus je kita letakkan dia sebagai tanda bulat sebab senang. Sebab senang nak buat kan. Senang nak buat. Untuk pertemuan kita pada hari yang ke-12 ini cukup dulu setakat ini. Jadi insyaAllah ada waktu diizinkan Allah Ta'ala kita akan sambung lagi untuk hari yang ke-15. Hari yang ke-15 pula. Hari yang ke-13. Macam nak cepat je kan. Macam nak cepat je. Tapi sebenarnya tak ada cara cepat. Okay? Jangan cepat. Sebab apa? Bila kita nak cepat biasanya kita akan skip proses dia. Jadi proses tu yang penting. Contoh macam kita nak baca Quran kan. Ni sebelum kita tamat ni kita ambil dulu. Kita nak baca Quran. Jadi bila kita nak baca Quran, kita kata saya tak pandai nak baca Quran. Saya tak pandai lagi, tak reti lagi, tak pandai lagi nak baca Quran. Jadi apa yang perlu saya buat? Kebiasaan kita akan ambil jalan singkat kan. Kita akan ambil jalan singkat iaitu kita akan
kita akan pakai Al-Quran yang kita eja dengan tulisan Rumi. Okay. Biasa tak buat macam tu. Jadi membaca Al-Quran dengan tulisan Rumi itu adalah tidak baik. Tak baguslah untuk jangka masa yang panjang. Tapi kalau kita baru nak start kan, saya cadangkan kalau kita baru nak start ni, apa kata kita belajar daripada alif bata semula. Kita ambil semula, tak kisahlah kan kita nak pakai kaedah apa, buku apa pun, ikutlah. Banyak buku, banyak kaedah yang berada dekat Malaysia ni. Kita pun dah ambil kaedah daripada Indonesia kan. Entah daripada mana-mana lagi kita ambil. Untuk apa? Untuk kita ni pandai baca. Jadi metod ataupun kaedah pengajaran tu dia mungkin berbeza. Tapi kebiasaannya, skop yang nak dibincangkan, yang nak bagi kita faham, yang nak bagi kita boleh kenal dan sebagainya, sebenarnya benda tu sama je. Yang pertama kita nak buat apa? Kita nak kenal huruf, kita nak kenal bunyi, kita nak kenal panjang, kita nak kenal huruf yang bercantum. Jadi benda tu semua sama je. Cuma kaedah penerapan tu yang berbeza. Jadi kalau pada saya, daripada kita baca Al-Quran menggunakan yang tulisan Rumi itu, eloklah kita belajar dululah alif bata kan. Kita kukuhkan basic tu. Kan. Basic dia apa? Basic dia kenal huruf lah. Kenapa kita tak boleh baca Quran dengan lancar? Kenapa kita tak boleh mengaji lagi? Mungkin sebab kita tak kenal huruf. Okey, hari ini kita dah pun cerita tentang bab sukun dan juga tanda penulisan sukun tu, tanda dia macam mana, dan juga fungsi dia kita ada cerita pada sebelum ni. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ni cukup sajalah. Mungkin ada lagi tak yang anda nak tahu apa-apa berkaitan dengan Al-Quran? Kalau ada masa boleh tulis kat komen bawah ni, saya akan tengoklah. Kalau bersesuaian dengan saya akan cerita. Okey, jadi untuk itu cukup dulu sekadar ini pertemuan kita pada hari yang ke-12. Maka kita membacakan muka surat yang ke-12 dalam satu hari satu muka surat. Jangan lupa esok hari insya-Allah diizinkan Allah Ta'ala bertemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.